Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya Nala Huda dan pada jam ini kami akan kongsikan cerita di sebalik tajuk utama berita. Dan hari ini kami terus membawakan perkembangan operasi mencari dan menyelamat mangsa tragedi kepala air dan banjir lumpur di kaki Gunung Cerai. Terbaru jasad mangsa terakhir ditemui hari ini selepas operasi menyelamat bermula 6 hari lepas dan ini meningkatkan angka kematian tragedi tersebut kepada 6 orang. Mangsa ke-6 yang dikenal pasti sebagai Ridwan Puniman 61 tahun ditemui pasukan mencari dan menyelamat unit Storm dan Mast Tim Bomber dan jasad mangsa ditemui pada jarak kira-kira 400 meter dari pusat kawalan bencana PKB di Titi Hayun sebentar tadi. Dan turut meninjau operasi itu adalah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memulakan hari pertamanya hari ini dengan lawatan kerja rasmi yang juga merupakan lawatan rasmi pertamanya ke daerah Kuala Muda dan Yan Kedah. Dan kita nak terus bersama dengan Wakil Astro Awani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang untuk cerita di sebalik berita ini. Dan Hadi, difahamkan Hadi bersama dengan Ketua Polis Daerah Yan DSP Shahnaz Akhtar Haji ketika ini. Hadi boleh teruskan dengan perkembangan operasi mencari dan menyelamat hari ini? Okey, terima kasih Nailah di studio dan untuk cerita jam ini saya mulakan dengan perkembangan hari ke-6 operasi mencari dan menyelamat ataupun SLR bagi mencari mangsa terakhir yang dipercayai hilang dan saya difahamkan mangsa ditemui tengah hari tadi. Dan untuk bercakap mengenai operasi mencari dan menyelamat seperti yang difahamkan Nailah tadi, saya bersama saya ketika ini Tuan Shahnaz, Ketua Polis Daerah Yan untuk bercerita lebih lanjut mengenai operasi hari terakhir ya Tuan. Saya dimaklumkan untuk hari ini Tuan. Baik, terima kasih. Operasi mencari dan menyelamat satu lagi mangsa yang dilaporkan hilang masuk hari ke-6 dan alhamdulillah pada hari ini kita berjaya menemukan mangsa yang terakhir pada jam lebih kurang 1:30 tengah hari tadilah. Jadi dengan penemuan mangsa yang terakhir ini, maka operasi mencari dan menyelamat mangsa akan ditamatkan pada hari inilah dan pada jam ini pun operasi itu pun telah pun ditamatkanlah. Okey Tuan, saya difahamkan Tuan, sebelum penemuan semalam pihak polis dan juga pihak SAR mungkin dah down untuk mencari mangsa ke-5 dan ke-6 ni Tuan. Tuan boleh ceritakan sendiri semangat baru yang diperoleh oleh pihak pencari dan penyelamat semalam sejak penemuan mangsa bekas imam itu sendiri Tuan. Ialah lepas penemuan mayat yang terakhir sebelum ini, jadi kita selama 2 hari tak menjumpai apa-apa clue. Jadi dengan mendapat tanda semalam dengan penemuan mayat ke-5 semalam, jadi semangat kami naik kembalilah kan. Dan bukan kerana kita mendapat tanda bahawa kawasan-kawasan yang perlu kita tumpukan. Tuan boleh perincikan sedikit kawasan penemuan hari ini dan pelibatan pihak mana yang terlibat untuk operasi pencarian hari ini Tuan? Baik, operasi pencarian melibatkan semua agensi-agensi yang sama. Cuma hari ini kita tambah kekuatan di lokasi Titi Hayun ini memandangkan lokasi Batu Hampar kemarin telah pun ditutup. Jadi kita fokuskan ke 100% di kawasan Titi Hayun. Jadi dengan kekuatan tambahan ini kita dapat lebih detail dalam proses mencari dan menyelamat ini. Dan ketika operasi mencari dan menyelamat ini kita dibahagikan beberapa pasukan dan satu pasukan telah berjaya menemui mangsa di bawah timbunan kayu lah. Tuan, sebentar tadi lawatan PM, apa pemakluman yang diberitahu terutama dari pihak pihak penguatkuasa pencari dan menyelamat oleh pihak berkuasa polis, bomber dan sebagainya, apa yang dibincangkan mengenai lawatan tadi mungkin dari segi operasi mencari dan menyelamat Tuan? Dari segi operasi dan mencari dan menyelamat ini ialah lebih difokuskan kepada integrasi antara agensi-agensi. Memandangkan kita melibatkan banyak agensi, jadi kerjasama antara agensi ini adalah penting. Jadi saya difahamkan macam ada tim-tim yang bukannya saja daripada Kedah dan daripada di luar Kedah sama. Okey, Nailah, itu sedikit perincian mengenai operasi yang memasuki hari ke-6 hari ini dan kembali kepada Nailah.
Hadi ada menyentuh sedikit tentang moral ataupun semangat pasukan penyelamat yang sedikit terkesan semalam, pastinya selepas 5 hari semalam operasi mencari dan menyelamat itu berlangsung, mungkin sedikit terkesan semangat mereka itu untuk diteruskan. Apa mungkin cabaran, kalau boleh juga tanyakan kepada Tuan Shahnaz, cabaran operasi mencari dan menyelamat ini, dan juga bagaimana perkembangan cuaca, dan dari sudut cuacanya apa kesan yang diberikan terhadap operasi mencari dan menyelamat, dan mungkin sudah pun beransur pulih sedikit cuaca hari ini? Okey Tuan, saya bertanyakan mewakili pihak Kuala Lumpur untuk bertanyakan soalan kepada Tuan. Apakah cabaran terbesar Tuan untuk mengendalikan operasi mencari dan menyelamat kali ini Tuan? Ya, dari segi mengendalikan operasi mencari dan menyelamat ini, cabaran yang utama adalah untuk koordinasi antara agensi. Kita melibatkan begitu banyak agensi, jadi untuk mengendalikan agensi-agensi yang berbeza dan agensi yang matlamat-matlamat yang berbeza. Jadi alhamdulillah dalam ini semua kerjasama antara semua agensi yang terlibat, dan di kesempatan inilah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada pasukan dan agensi-agensi yang terlibat seperti Bomber, Rela, APM, Maritim dan mana-mana agensi yang saya tidak sempat sebutkan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah atas usaha yang murni ini. Tuan, adakah cuaca memberi impak besar kepada operasi pencarian kali ini Tuan? Keadaan cuaca di Yan ini sendiri Tuan? Keadaan cuaca juga memberi impak kerana dalam tempoh pencarian selama 6 hari ini, keadaan cuaca tidak menentu. Kadang-kadang bila pagi hujan, kita terpaksa tangguhkan operasi sehingga lewat petang. Tapi alhamdulillah hari ini, walaupun pada pagi tadi sedikit hujan, dan selepas tu cuaca baik, sehinggalah penemuan mayat angsa. Okey, terima kasih Tuan. Baiklah, itu saja berkenaan dengan impak cuaca dan juga cabaran yang diterima oleh pihak pencari dan menyelamat. Dan kembali semula kepada Nailah. Ya Hadi, itu berhubung operasi mencari dan menyelamat yang saya kira sudah pun tamat hari ini dengan penemuan mangsa terakhir. Mungkin kita boleh beralih kepada satu juga perkara yang menjadi tumpuan sebentar tadi dalam sidang media Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di mana beliau ada memberi bayangan tentang pembentukan kabinet. Apa yang kita tahu setakat ini dan apa yang boleh kita jangkakan selepas ini? Okey, Nailah, sebenarnya dalam sidang media Perdana Menteri sebentar tadi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa senarai jemaah menteri ataupun senarai kabinet akan diumumkan dalam minggu ini, di mana ianya selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Dan beliau menjelaskan sebelum nama-nama berikut diumumkan, beliau terlebih dahulu akan mempersembahkan nama-nama terbabit kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan kita dengarkan dahulu apa yang diperkatakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tunggu pengumuman lah. Kalau saya umum hari ni tak spend lagi, tunggu saya umum dulu ya. Dalam hari ni hari apa, Isnin eh? Dalam minggu ni. Dalam minggu ni saya akan umumkan. Tapi itu perlu mendapat perkenan dulu daripada Sebuah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Selepas senarai saya siapkan, saya akan menghadap Sebuah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong untuk menyembahkan kepada Sebuah Duli ya. Okey, dan ialah pada itu beliau turut maklumkan bahawa senarai-senarai nama barisan kabinet ataupun barisan menteri yang tular di media sosial adalah palsu, dan beliau turut menyatakan bahawa kerjasama rentas negeri yang difahamkan beliau semalam adalah bukan bermaksud membentuk kerajaan perpaduan. Sebaliknya, ianya bagi membantu kerajaan dengan menyertai Majlis Pemulihan Negara MPN dan Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Dan kita dengar perincian mengenai cadangan untuk bekerjasama dengan pihak pembangkang tersebut. Tidak ada kerajaan perpaduan yang melibatkan parti pembangkang di dalam kabinet, tapi kerjasama itu bukan mesti mereka berada dalam kabinet. Seperti yang saya sebutkan, kalau betul-betul nak membantu menyelesaikan isu COVID, kita ada Jawatan Kuasa Khas menangani COVID, mereka boleh ada bersama, boleh beri pandangan, idea mereka. Begitu juga untuk pemulihan ekonomi. Ada Jawatan Kuasa Pemulihan Majlis Pemulihan Negara. Dan mereka juga saya invite sama untuk masuk.
Hadi, pastinya isu pembentukan kabinet ini ataupun apa rupanya kabinet baharu itu pastinya menjadi tumpuan pada minggu ini, dan mungkin kita boleh recap semula. Hadi sebelum ini pernah membawakan laporan tinjauan penduduk di Kedah. Apa yang mungkin mereka harapkan daripada kabinet baharu ataupun melihat kepada kemelut politik yang berlaku sejak beberapa minggu yang lepas, dan di sini kita lihat mungkin boleh berlaku perubahan ataupun pembaharuan. Apa harapan yang dibawa oleh penduduk di Kedah ini, tinjauan yang Hadi pernah dilakukan sebelum ini? Okey, sebenarnya Nailah, tinjauan sebelum ni kami banyak fokus pada suara-suara rakyat mengenai kemelut politik yang berlaku di dalam negara, dan sudah pastinya antara harapan mereka adalah mahukan satu kewujudan kerajaan yang stabil bagi mengembalikan kegemilangan negara ini, dan sudah pastinya antara yang diharapkan mereka lagi menolak sejauh-jauhnya politik-politik sempit, perebutan kuasa dan sebagainya, sebaliknya memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat, membabitkan dalam menangani wabak COVID-19 itu sendiri, Nailah. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Astro Awani di Kedah, membawakan cerita di sebalik berita. Pertama sekali berhubung dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa di Kuala Muda dan juga Yan, dan juga membawakan perkembangan mengenai sidang media Perdana Menteri tadi yang melakukan tinjauan di kawasan bencana. Dan pastinya kita akan teruskan cerita jam ini. Perbincangannya selepas ini kita akan tumpukan kepada penglibatan suara anak muda. Itu juga disentuh Perdana Menteri semalam dalam ucapannya. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam cerita.